Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita akan menyambung lagi pengajian kita menggunakan pakai kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Nawawi. Kita masih lagi dalam bab yang kedua, iaitu bab taubat. Pada hadis nombor 26 kita berhenti bulan lepas setakat muka surat 43. Kita nak masuk bulan ni muka surat 44 insya-Allah. Sebagai recap, sebagai pengenalan, kita nak ulang sikit. Bulan lepas kita cerita setakat mana kita sedang dalam hadis membicarakan tentang kisah yang mana Ka'ab bin Malik cerita kepada anaknya Abdullah tentang suatu ketika dulu, ketika mana peristiwa perang Tabuk. Ka'ab bin Malik ni pernah sekali tak ikut Nabi dalam perang Tabuk tu. Maka perang tu Tabuk itu, medan itu terletak 800 km daripada Madinah, jauh, makan masa yang lama. Ka'ab bin Malik tak ikut pergi perang tu, bahkan dia tak sakit apa pun. Jadi dia dirundung rasa bersalah sepanjang Nabi duduk di sana tu. 800 kilo, 20 hari punya perjalanan, pi 20 hari, balik 20 hari, duduk di sana 10 hari, dekat 2 bulan lebih. Maka dalam tempoh 2 bulan tu dia duduk susah hati. Dia duduk fikir apa dia nak jawab dekat Nabi nanti ni bila Nabi balik. Apa dia nak jawab ni? Sebab dia memang tak ada uzur apa, tak ada sakit apa, tapi dia tak pi. Pasal dia teralik sikit bila mana dia duduk bila kebun dia jadi buah. Kita cerita yang tu bulan lepas. So kita berhenti setakat mana? Setakat dalam 2 bulan tu dia duduk susah hati pasal dia keluar pada rumah dia ni orang jantan tak ada. Pakai ikut Nabi belaka 30,000 orang. Melainkan yang duk ada orang jantan di Madinah ni orang yang uzur, orang tua dan juga orang-orang munafik. Ka'ab bin Malik bukan orang munafik, dia sahabat Nabi yang besar. Jadi dia tak seronok duduk 2 bulan duk tunggu tu, dia susah hati. Dalam keadaan dia susah hati, takut Nabi balik pun dia susah hati, Nabi tak balik pun dia susah hati. Dia tak terus duduk tu lah 2 bulan tu. Maka dengarlah cerita yang Nabi dah on the way balik. Tu kita berhenti setakat tu bulan lepas. So kita nak sambung pada hari ni. Apa cerita ni? Baik, saya sambung nah. Qala Ka'ab falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk. Maka sampailah cerita dekat saya yang bahawasanya Nabi sedang menghadap pulang daripada arah Tabuk. Tawajjah ni dia menghadap. Senang habaq duk menghalau pulang lah. Yang kita duk baca iftitah tu, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardu. Aku menghadapkan wajahku tu. Wajjahtu wajhiya, aku menghadapkan, aku menghalalkan wajahku. Baik, kemudian maka dia dengar cerita Nabi duk menghadap balik mai dah. Hadarani basi fataqiftu atazakkarul kizba. Maka saya duk fikir, saya nak tipu apa ni, wa aqul bima akhruju min sakhatihi ghada. Apa saya nak bohong esok ni? Bila Nabi mai, saya nak bagi alasan apa? Saya nak terlepas daripada duka cita Nabi ni. Dia duk susah hati dah. Baik. Wa asta'inu ala dhalika bikulli zira'i min ahli. Saya jumpa siapa pun petang tu dalam kalangan keluarga saya, mak menakan semua ni, saya tanya, mangoh esok Nabi balik ni, saya nak bagi tahu apa kat Nabi ni? Alasan apa saya nak pergunakan nak bagi tahu kat Nabi ni yang saya tak ikut Nabi pergi Tabuk ni? Sejujurnya saya tak ada sakit apa, saya tak ada demam apa, saya tidak ada keuzuran masalah apa, tapi saya terlepas tak ikut rombongan tentera Nabi pergi medan Tabuk ni. Esok Nabi nak sampai sini dah, saya nak abang apa ni? Saya duk tekad nak bohong lah. Bukanlah bohong tu bermaksud nak bohong kau ni, tapi maksudnya nak reka alasan. Baik. Falamma qil inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad azalla qadima zaha
zaha annil batilu hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada. Lepas tu bila dengar Nabi dah sampai, saya dengar saja perkabaran Nabi dah sampai ke sempadan Madinah, zaha annil batilu hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada. Maka terbatallah, hilanglah segala niat saya yang saya nak tipu Nabi itu hilang. Yang saya duk susun sepanjang hari ni, saya duk reka, aku nak abang alasan ni lah. Nak abang kata, nak reka alasan ni, duk fikir macam-macam dah. Jumpa orang tu fikir, jumpa orang ni bincang, nak reka alasan apa nak lepas depan Nabi ni. Dengar sahaja cerita Nabi dah sampai Madinah, maka semua tu hilang di fikiran dia. Hilang. Niat nak burung tu hilang. Araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada. Kerana saya mai satu kefahaman dalam diri saya bahawasanya saya takkan terlepas daripada Nabi selama-lamanya. Saya mungkin terlepas hari ni kalau saya bohong Nabi, tapi saya tak lepas dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Jadi saya fikir apa jadi pun saya kena cakap benar. Qulil haqq walau kana murrah. Cakap benar walaupun pahit benda tu. Saya fikir saya kena cakap benar. Ini kata siapa ni? Kata Ka'ab. Dia cerita kat siapa ni? Cerita kat anak dia. Anak dia berturun sampai jadi hadis lah, sampai diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam tahun 200 Hijrah lebih. Zaman Imam Nawawi, Riyadhus Salihin, zaman 700 lebih, 600 lebih. Dia rekod balik cerita ni. Baik. Fa ajma'tu sidqahu bimakna ayyu azamtu alaih. Maka saya membulatkan tekad azam saya, tak apalah, apa nak jadi pun jadilah, saya nak cakap benar. Saya tak mau tipu Nabi. Saya nak cakap benar. Ini orang yang baik. Para sahabat tuan-tuan, Nabi sebut la tasubbu ashabi. Jangan kita mengata kat para sahabat Nabi, sebab mereka semua ini mulia. Mulia. Baik. Maka saya fikir saya dah membulatkan tekad saya nak cakap benar. Wa sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima. Wa kana iza qadima min safarin bada'a bi masjid faraka'a fihi rak'atain summa jalasa linnas. Maka esok pagi tu subuh tu Nabi sembahyang subuh di satu masjid. Ya, cerita ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka sirah perang Tabuk ni, cerita dia lagi panjang lagi. Ada satu masjid yang lain Nabi pergi robohkan sebab orang munafik buat dan sebagainya. Cerita tu cerita khusus tentang perang Tabuk. Tapi pokoknya dalam cerita riwayat ini, depa pagi subuh tu Nabi sembahyang. Memang menjadi kebiasaan Nabi pulang daripada musafir, Nabi akan singgah semayang dulu, tak pergi tala ke rumah terus lagi. Lepas tu subuh tu semayang subuh lah. Habis semayang tu summa jalasa linnas, kemudian Nabi duduk dalam kalangan manusia. Habis semayang Nabi duduk, orang bakat mai lah. Ya, falamma fa'ala dhalik, maka yang itu memang Nabi selalu buat. Lepas Nabi balik pada pemusafiran, Nabi semayang semua tu duduk, kemudian orang bekat mai lah, serta hajat, sembang dan sebagainya. Tetapi dalam cerita perang ni, selepas perang selalunya bila Nabi pulang, Nabi akan duduk semayang. Habis Nabi bagi salam, orang pakat mai kat Nabi. Orang yang mai ni siapa? Orang yang tak ikut pergi perang. Mereka akan mai mengemukakan alasan mereka. So proses yang sama berlaku dalam peristiwa Tabuk ni. Habis Nabi duduk tu, orang pekat mai. Ja'ahu al-mukhallafuna, maka datang kepada Nabi. Ja'ahu, dhamir hu ni Nabi lah, datang kepada Nabi mukhallafun ya'taziruna ilaih wa yahlifuna lahu. Maka pakat mai dekat Nabi ni orang-orang yang mukhallafun, orang yang membelakangkan Nabi. Bermaksud orang yang tak pi perang Tabuk tu pakat mai. Pakat mai dengan dokumen masing-masing, dengan alasan masing-masing ni. Baik. Wa kanu bid'atu wa bid'atan wa samanina rajulan. Jumlahnya lebih kurang 80 bid'ah. Bid'atun bahasa Arab, bid'ah bermaksud 3 sampai 9. Bid'ah ni 3 until 9. Between that lah, antara yang tu bid'ah. Samanin 80. So kata Ka'ab jumlah depa 80, 3 ke 9, macam tu terjemahan dia. Maksudnya 83 ke 89 orang yang tak pi perang Tabuk tu. Yang pi berapa orang? 30,000. 83 ke 89 orang ni pakat mai menghadap Nabi dan ceritalah masalah masing-masing.
Faqabila minhum ala niyatahum wa baya'ahum wastaghfara lahum. Maka depa pakat cerita ni murungkan betul atas niat masing-masing lah, kata Ka'ab ni. Nabi pun dengar cerita depa ni. Ada cerita, ya Rasulullah, saya nak pi dah sungguh-sungguh ni. Kunci jam tak bunyi, sedang bateri tak ada. Contoh ni saya reka ni. Tapi maknanya masing-masing pakat cerita, ya Rasulullah, saya nak pi sungguh-sungguh dah. Pagi tu nak start kereta, bateri tak jumpa, bateri tak ada. Ni contoh ni. Pakat cerita macam-macam cerita ni, kata Ka'ab. Atas niat masing-masing lah, kita tak tahu. Tapi baiknya Nabi dengar cerita mereka, wastaghfara lahum, dan Nabi mohon istighfar untuk mereka. Nabi doakan keampunan untuk mereka. Walaupun mereka ni mungkin tipu Nabi, tetapi kata Ka'ab, biarlah itu mereka dengan Tuhan. Kita tak disuruh untuk pergi siasat mereka bohongkan betul ni. Setengah orang katakan, dia itu masuk Islam bukan betul pun, dia masuk Islam sebab nak peminat dia. Itu dia dengan Tuhan. Tetapi secara zahirnya dia masuk Islam, kita raikan dia. Dia saudara kita. Kan? Dia tu sedekah merata tu bukan betul sangat tu. Kita tahu lah dia nak naik follower. Itu dia dengan Tuhan. Dia betul, dia tak betul, dia dengan Tuhan. Tetapi secara zahirnya dia baik, dia bersedekah, kita raikan dia. Ya? Baik. Dalam hati ni begitulah. Mereka ni ada yang bohong Nabi pasal dalam kalangan mereka ni ramai yang munafik. Bukan saya kata, riwayat kata. Ramai yang munafik. Pakat tipu Nabi. Orang munafik. Ayatul munafiqin iza haddatha kadzaba. Antara salah satu ayat tanda-tanda orang munafik, bila dia bercakap dia berdusta. Wa iza u'tumina khana, bila dia beri amanah dia khianat. Kan? Ada 4 tanda orang munafik. Dalam hadis sebut 3. Ada hadis sebut 3, ada sebut 4. Tapi poinnya adalah dia bercakap berdusta. Tetapi Nabi doakan untuk mereka. Wa astaghfara lahum. Wa wakala sarairahum ila Allah Ta'ala. Apa yang tersembunyi, yang sir, yang dirahsiakan dalam hati mereka tu, serah pada Allah Ta'ala lah. Mereka bohong Nabi, aku tahu ni jenis ni dia bohong. Tapi Ka'ab tak cerita, Ka'ab kata tu mereka dengan Tuhan. Mereka bohong ni terlepas lah. Bila kata bohong ni terlepas, bukan kata terlepas di dunia. Nabi siap doa lagi. Baik. Maka masa ni Ka'ab duk batuk tunggu giliran ni. Nabi menghadap Nabi ni, tuan bayang suasana dia macam mana. Ka'ab ni rasa macam mana. Baik. Hatta jitu, sampailah giliran saya, sampai giliran aku ni nak pergi habaq dekat Nabi. Alasan aku kenapa aku tak turun join medan perang Tabuk ni. Falamma sallamtu, maka saya pun duduk, saya bagi salam dekat Nabi. Tabassuma mughdab. Maka saya tengok Nabi senyum dengan senyuman mughdab ni, ghadaba ni marah. Dia macam lah marah, dia macam murka, macam senyum tapi senyum marah. Allahu a'lam lah macam mana kan, tapi saya tak boleh bayang lah. Tapi kata Ka'ab, masa saya duduk tu saya bagi salam, saya nampak Nabi ni tabassam, senyum, tetapi bitabassuma mughdab, dengan senyuman orang-orang yang murka, orang yang marah, orang yang merasa. Baik. Summa qal, kemudian Nabi kata, ta'al, mai sini. Ka'ab, mai sini. Ka'ab ni baik dengan Nabi, sahabat yang min kibari sahabah, sahabat yang besar, orang alim, pandai, antara orang yang penyair dalam kalangan sahabat. Kita dah sebut hari tu kan, 3 orang sahabat yang cerdik dalam syair. Apa nama ni? Ka'ab bin Malik, Hasan bin Thabit dengan Abdullah ibn Rawahah. 3 orang sahabat ni pakar syair. Dan beberapa orang sahabat yang lain pakar penulisan, macam Abdullah bin Amr bin Al-As, macam Abu Hurairah, kan? Baik. Macam Muawiyah, antara orang yang boleh menulis ni. Baik. Maka Nabi panggil Ka'ab. Nabi kata, Ka'ab, ta'al, mai sini Ka'ab. Fajitu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Maka saya pun jalan lemah sampailah saya pi duduk antara dua Nabi, dua bahu Nabi ni. Maksudnya saya duduk menghadap Nabi lah. Hatta jalastu baina yadayhi, saya duduk depan Nabi lah, antara dua tangan Nabi ni, maksud duduk bertentang dengan Nabi. Giliran saya ni, dia kata ni. Nabi panggil mai Ka'ab, mai. Ka'ab mai jalan lemah ni, dia fikir aku nak habaq apa ni, ya Allah. Duduk depan Nabi. Maka faqala li, Nabi berkata kepada aku, kata Ka'ab,
ma khallafaka, kenapa kamu tak ikut? Pasal apa kamu tak ikut perang Tabuk ni? Nabi tanya Ka'ab. Nabi cakap elok. Alam takun qad ibta'ta zahraka, bukankah kamu telah buat preparation? Bukankah kamu telah beli barang-barang perang, dah siapkan persiapan yang kita dah baca bulan lepas tu kan? Dah full unta dengan makanan dengan semua dah siap dah. Kan pakat duk join majlis-majlis, pakat duk asah pisau apa semua ni, bukankah hang dah ready dah hari tu? Pasal apa tiba-tiba dengar cerita hang tak mai perang ni, hang tak ikut perang ni pasal apa? Nabi kata kat Ka'ab. Tuan-tuan, jawab Ka'ab ni yang ni sedih sikit. Ka'ab kata qala qultu, maka saya pun kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghairak min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min saqatihi bi'uzrin wa laqad u'titu jadala. Ya Rasulullah, demi Allah, kalaulah seketika ini saya duduk, law jalastu inda ghairaka min ahli dunya, ya Rasulullah, demi Allah, kalau sekarang ni saya sedang duduk dengan berhadapan dengan orang yang selain daripada Rasulullah, bermaksud dalam kalangan orang ahli dunia, orang-orang besar ni, bukan Nabi. Kalaulah saya sedang berhadapan dengan orang lain, bukan Nabi ni, la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'uzrin wa laqad u'titu jadala. Nescaya saya mampu reka alasan untuk keluar daripada masalah ni. Saya boleh create cerita yang saya ni sakit sekian-sekian, saya boleh create cerita yang saya ni uzur sekian-sekian, saya tak dan pi sekian-sekian cerita, saya boleh buat. Walaqad u'titu jadala, sebab Allah Ta'ala berikan kepada saya kemahiran jidal, kemahiran untuk berdebat, bercakap, berhujah. Saya mampu. Ya. Dia buat footnote kat sini, jadalan bermakna fasahah, fasih wa quwwatun kalam, dan kekuatan kalam. Dia pandai berhujah, pandai bercakap. Memang Ka'ab bin Malik antara sahabat yang pandai berhujah, pandai bercakap, lancar percakapannya, kata-kata dia didengar. Di Malaysia ni ada beberapa orang yang mereka memiliki kehebatan pidato. Siapa? Kalau saya yang saya minat dulu-dulu ni, tak apalah noh, orang politik sikit, macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak, bukan minat politik dia ni. Nak abang kata kemahiran pidato dia bawah tu. Macam siapa lagi? Dulu-dulu di YouTube ada ceramah lama-lama macam Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, kan? Yang kemahiran pidato. Allahyarham Ustaz Fadil Nur. Oh, depa punya berucap tuan-tuan, sedap dengar kita ni. No, sedap. Nah, tuan-tuan mungkin ada tuan-tuan punya inilah orang yang tuan-tuan ni sedap dia berucap ni. Kalau dalam kalangan asatizah ni yang sedap berucap ni, Al-Fadil Ustaz Syamsuri. Kalau yang saya minat lah, sedap. Kita dengar tu jadi khalid lama, sedap lah ya, sampai daripada zaman keset sampai zaman Majid Fahim lah ni lah kan. Kita duk minat. Dia menarik kita punya emosi, menarik kita punya, kita dengar tu sedap. Cara mereka menyusun kalam mereka. Kadang-kadang cerita yang sama disampaikan oleh orang lain, kita dengar tak puas, kan? Masing-masing Allah Ta'ala kurniakan. Mungkin orang lain itu dia ada kelebihan yang lain pula. Okey. Tetapi memang sebahagian di antara kita ini Tuhan berikan kelebihan dia bercakap. Hanya dengan dia bercakap saja dia boleh membuatkan orang tunggu dan dengar. Sebahagian dia dalam kalangan kita Allah Ta'ala berikan kepada dia kelebihan kederat. Dia kuat. Dia orang kata apa, orang tua-tua dulu kata apa, dahagi. Dia kuat, kan? Mungkin cakap tak apa pandai. Ada orang pandai menulis, cakap tak erti. Ada orang pandai masak, baca Quran korang sikit. Begitulah kehidupan dunia ni, kita membantu sesama kita. Ya, lagu itulah. Baik. Tuan-tuan, maka dia kata kalau saya duduk dengan orang lain, saya boleh punya lepas. Saya boleh reka cerita lagi sedap daripada depa reka tadi tu, lepas. Tetapi sebab saya duduk dengan Nabi, walakinni wallah laqad alimtu la in haddastuka al-yawm hadisan kadzabin. Hadis bukan hadisan. Wallah laqad alimtu la in haddastuka al-yawm hadisa kadzibin tarda bihi anni la yushikanna Allahu yuskhituka alayya wa in haddastuka hadisa sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballahi azza wa jal wallah
ma kana li min uzrin wallah ma kuntu qattun aqwa wala aisara minni hina taqallaftu anka. Kata Ka'ab bin Malik, akan tetapi ya Rasulullah, laqad alimtu la in haddastuka al-yawm hadisa kazibin tarda bihi anni. Kalaulah saya reka cerita yang bohong hari ini ya Rasulullah, agar Nabi redha kepada saya, agar Rasulullah redha kepada saya, la yushikannallahu yuskhituka alayya, tetapi saya akan menanggung kemurkaan Allah kepada saya. Wa in haddastuka hadisa sidqin, tapi kalau saya cerita yang betul, tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballahi azza wa jal. Kalau saya cerita bohong, Nabi mungkin redha kat saya hari ni, macam Nabi doakan dekat depa orang lain. Tapi seumur hidup saya tanggung depan Allah Ta'ala nanti. Saya kena menghadap, saya terpaksa bohong dari sendiri. Saya mungkin lepas depan Nabi, dan mungkin saya lepas depan Allah pun kalau Nabi istighfar untuk saya. Tapi sepanjang kehidupan saya akan tanggung penderitaan bohong dari sendiri. Tuan-tuan, tipu diri sendiri ni cukup perik. Buya Hamka, ulama Indonesia, dia menulis dalam buku dia peribadi. Dia kata apa? Bohong orang dengan bohong diri sendiri. Bohong diri sendiri ni 1000 kali sakit dia. Dia kata 1000 kali sakit bohong diri sendiri daripada bohong orang. Bohong orang kita mungkin terlepas sehari 2 hari, mungkin lama-lama kita lupa lah, betul lah, dosa ada lah. Tapi bohong diri sendiri ni, dalam keadaan kita tahu perkara sebenar, kita duk bohong diri sendiri, kita duk tanggung benda tu hari-hari, sakit dia tuan-tuan. Allah Ta'ala ya tahu. Sakit tuan-tuan kita bohong diri sendiri ni. Contoh tak payah bagilah tuan-tuan, banyak contoh sendiri. Perasaan bila kita bohong diri sendiri ni, sakit dah tuan-tuan, sakit. No? Baik. Maka dia kata saya tak sanggup. Tapi kalau sahabat benda betul, Nabi akan berasa hati dengan saya, dan saya juga terpaksa tanggung akibat dia. Nah, apa nak jadi keputusan apa Nabi nak bagi, Allah Ta'ala nak turun ni, saya kena terima lah. Tapi tak apalah, saya pilih benda tu. Saya pilih sakit dulu sekarang. Saya pilih nak terima akibat apa ni. Saya tak apa, saya redha, saya terima. Nah, demi saya nak selamatkan hati saya nak clearkan diri saya daripada hidup terus berbohong dengan diri sendiri. Orang duk puji kita siang malam kata bagus, kita dengan Tuhan saja kita tahu aku ni tak bagus. Kita sendiri tahu, aku kalau balik selagi mati, aku tahu dah tempat aku di mana, kita boleh duk agak dah, pasal kita tahu aku ni tak bagus. Utara, selatan, timur, barat duk puji kita bagus. Kita tahu kita sendiri tak bagus. Tu bohong diri sendiri kita duk. Allah, sakit dah tuan-tuan. Tu kata Ka'ab bin Malik, daripada aku nak selamat daripada orang, tapi sepanjang hidup aku nak tipu diri sendiri, aku tak rela. Biarlah aku kena hukuman kali ini. Nah, kita tipu dalam periksa, dapat keputusan yang elok. Orang pakat puji kita, padahal kita tahu dia bohong. Kita tahu aku bohong. Tuan-tuan, sakit. No, sakit benar tu tuan-tuan. Kita contoh kat orang, saya semayang malam hari-hari kuki-kuki, orang pakat puji kita, padahal kita tahu kita tak mangkit pun. Bohong diri sendiri ni. Bohong orang dan bohong diri sendiri. Allahu Akbar. Sakit dia tu. Kalau bohong diri sendiri tapi kita tak rasa apa-apa, ada masalah dengan hati kita. No, kalau kita bohong diri sendiri tapi kita tak rasa apa-apa, kita ada masalah hati. No, sebab bohong diri sendiri ni cukup sakit. Pasal itu kata Ka'ab, saya tak mau. Setelah lepas daripada benda ni, Nabi doakan saya, sahabat pakat peluk cium saya, tapi saya tahu saya bohong. Saya tak mau. Maka saya nak habaq benda sebenar, saya rela nak tanggung akibat dia. Maka dia kata apa? Wallah, demi Allah, maka nali min uzrin, ya Rasulullah, saya tak sakit apa pun. Tu dia. Kalau gambar Melayu dulu dia keluar muzik jeng jeng jeng, keluar lagu tu kan. Saya tak ada sakit apa pun. Tadi berderet dah beratok 80 orang pekat dengung saya sakit demam tu, saya kena covid dekat cerita habis ni. Mai kian kan kata ya Rasulullah, saya tak sakit. Maka nali min uzrin, saya tak sakit apa pun. Wallah, dan demi Allah, ma kuntu qattun aqwa wala aisara minni hina taqallaftu anka. Bahkan ya Rasulullah, bukan kata sini tak sakit, saya lebih cergah,
Saya lebih fit, saya lebih mudah bergerak, Aisyah ringan. Badan saya rasa lagi cergah, lagi segar, lagi ringan. Orang putih kita fit. Masa peristiwa Tabuk ni, dah lah saya tak sakit, saya tengah cergah masa tu, saya tengah fit masa tu, tapi saya tak ikut perang. Dia habaq terus. Habaq terus. Ni keliling sahabat duk dengar ni. Biar pilah, aku nak malu sat dah, tapi aku nak tak korang-korang aku selesai dah hutang aku ni lah ni. Tuan-tuan, nak cakap benar ni, Allahu Akbar. Nak pelepas tu. Yang tu kita nak apa? Tak tahu nak kata. Tapi lega habis dah, lepas habis dah. No? Lega habis dah, lepas habis dah. Tuan-tuan, ya Rasulullah, saya memang tak sakit, bahkan saya segar elok ya. Saya saja tak turun pergi perang. Abang Nabi ni terkejut, pakat lihat, terkejut. Hak beratok belakang Kaabah dengar, kata, apa dia di pihak abang macam tu? Hak belakang tu kata dah, murung biar tak apa. Nabi pun tahu kita murung, tapi Nabi saja nak doa kat kita juga. Saya buktikan cerita tu. Maka faqala Rasulullah, Nabi pun kata, amma haza faqad sadaq. Adapun orang ni dia cakap benar, Nabi kata. Hak lain Nabi tak kata bohong, tapi Nabi tak kata betul. Fikir ambil lah. Tapi hak Ka'ab, Nabi kata amma haza faqad sadaq. Kawan ni dia cakap betul. Maknanya apa? Hak terlepas dari itu baru takut. Nabi tahu bahawa kita bohong, no? Tapi Nabi tak marah. Nabi bukan cerita aib orang depan orang ramai. Kita baca hadis Ma'iz yang dipergi jumpa Nabi. Zana itu, ya Rasulullah fatahirni. Ya Rasulullah, saya berzina semalam, tolong kejam saya. Nabi kata apa? Hang gila apa? Itu saya tak gila, saya memang berzina sungguh. Nabi kali ikut lain. Ya Rasulullah, zana itu fatahirni. Ya Rasulullah, saya berzina semalam, tolong kejam saya. Fatahirni, basihkan saya, bermaksud kejam. Mati je lah. Pasal dia menikah dah. Nabi kata hang pegang saja kot. Dak, saya berzina. Nabi kata dah hang rabot, pegang pegang saja kot. Nabi tahu, bukan Nabi tak tahu, tapi Nabi nak tutup aib kawan-kawan ni. Nabi bukan jenis buka aib. Kita lah boleh buka aib orang tu buka sungguh-sungguh. No? Tak, Nabi tutup. Baik. Maka Nabi kata dekat orang ramai, amma haza faqad sadaq, yang kawan ni dia cakap betul. Faqum, Ka'ab bangkit. Hatta yaqdiyallahu fika. Bangun, tunggulah sampailah Allah Ta'ala menetapkan hukuman untuk kamu, menetapkan keputusan untuk kamu. Saya tak boleh bagi. Benda ni bukan lengah perintah, bukan keputusan peribadi saya. Ni cerita perang, cerita jihad, cerita syiar ni. Tunggu keputusan daripada Allah Ta'ala. Tunggu keputusan Allah Ta'ala. Maka bangkit hatta sampai tahap yaqdi Allah, sampai Tuhan putuskan apa keputusan untuk kamu ni. Maka tak tahu, tergantung juga lah. Dah lagi. Wasara rijalun min bani Salimah fa'atba'uni. Maka dalam belakang saya ni ada beberapa orang daripada lelaki daripada kalangan Bani Salimah ni, yang duduk belakang saya, duduk beratok ni. Faqalu li, depa kata kat saya, wallah ma alimnaka aznabta zamban qabla haza. Kami tak pernah dengar hang buat dosa apa sebelum ni. Kami tak pernah dengar hang buat silap dosa apa sebelum ni. Hang sebelum ni orang yang baik, kami tak pernah dengar lah kesilapan hang, dosa hang sebelum ni. Laqad ajasta fi alla takuna i'tazarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima i'tazara ilaihi mukhallafun. Faqad kana kafiyaka dhanbaka istighfaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka. Mungkin hang sakit sungguh. Ni Bani Salimah nak belakang ni, penyedap dia. Hang ni bukan jenis orang buat dosa, Pasal apa hang ada pergi naif, lurus sangat pergi habaq semua benda lagu tu kat Nabi. Hang tak boleh pergi hari tu, maksudnya hang memang uzur lah. Hang pergi lurus sangat pergi habaq nasihat buat apa? Kan hari tu hang tak boleh pergi. Hang tak boleh pergi tu maknanya hang sakit lah tu. Sakit ni bukan maksud sakit sampai tak boleh berjalan. Hang tak larat nak pergi dah hari tu mungkin hang cuba ingat balik. Hang tak pergi hari tu maknanya hang sakit sungguh lah. Tak usah pergi lurus sangat habaq benda betul. Hang sakit sungguh tu, hang uzur. Uzur ni bukan mana sakit, uzur ni tak mampu nak pergi,
tak larat nak pi, rasa balong Nabi uzur lah tu. Patut nak habaq kan Nabi hang uzur sudah. Nabi kan doakan hang, istighfarkan hang macam Nabi doakan orang lain tadi tu. Hang pi cerita benda betul lagu ni, silap hang lah. Tuan-tuan, akhir zaman ni gila ni lagi teruk. Cakap benda tu lagi teruk kena lah. Hari ni orang nak dengar cerita dusta, cerita betul ni orang korang nak dengar. Dulu pun dah berlaku dah sikit. Dia kata ya apa benda hang cakap yang sakit Nabi istighfar selesai. Duk panjang teh buat apa? Ni tadi ni berapa ramai jadi pakat cerita usaha pakat Nabi duk istighfar kat depa belakang selesai habis dah. Hang tak selesai lagi. Hang sangka dengan hang cakap betul Nabi nak maafkan hang. Tu dia tergantung. Tunggu utusan daripada Allah dulu. Puas hati hang. Depa pakat duk kata kat saya, kata kat fa wallah ma zalu yu'annibunani. Depa tak berhenti. La yazalu. Depa tak berhenti duk pelekeh, perendah ataupun memperolok saya. Hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi. Depa tak berhenti pakai duk perendah saya, pakai duk psycho saya sampai aradtu in arji'a ila Rasulillah. Sampai saya duk terfikir saya kena pergi balik kat Nabi, saya nak kena mohon. Dia kata hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah fa ukadziba nafsi. Sampai saya terfikir betul juga kot depa kata apa ni no. Sampai saya terdetik di hati saya nak patah balik pergi dekat Nabi dan saya nak pergi mohon. Nampak? Kawan-kawan lagu ni ada tak zaman lah? Belum. Nak penyedak hati kita ni. Kita kerja jabatan mana-mana besar-besar, ambil duit rasuah. Saat lagi kita dah susah hati fikir ni, kita dah dengar kuliah ustaz kata rasuah tak boleh berdosa ni. Tiba-tiba member keliling kata ni bukan rasuah, ni minyak kereta. Apa hal lurus sangat ni kata? Ni minyak kereta ya. Kita betul juga nak minyak kereta bukan. Kawan lagu ni berlambak tuan. Hang bukan saja nak ambil duit depa, hang bukan saja nak pecah mana. Hang pun nak keluarga juga. Hang pun nak pakai juga. Hang pun hak lagu ni tuan-tuan. Keliling kita dua dah ni. Dulu dua dah. Ya. Kita terpaksa buruk dalam satu majlis apa-apa ke. Balik kita susah hati lah kita ish aku silap dah pergi buruk. Yang tu bukan buruk. Yang tu nak terang kat depa tak apa lah. Yang ni yang kacau ni. Yang ni nak kena hati-hati ni. Sampai kata Ka'ab sampai seteringat nak pergi balik kat Nabi dan nak mohon. Lepas tu saya duk istighfar kata tak irilah. Summa qultu lahum. Kemudian saya kata kat depa cepat-cepat saya potong hasrat tu. Saya kata kat depa hal laqiya haza ma'aya min ahadin. Kata Ka'ab, ada orang lain yang cakap macam mana saya cakap? Takkan 89 orang ni semua muhur, semua reka alasan? Ada orang yang betul-betul jujur yang kata macam mana saya kata tadi? Ka'ab tanya depa ni. Kukut nampak dia dengar. Maka qalu na'am, kata depa ada. Laqiyahu ma'aka rajulan qala misla ma qulta. Ada dua orang tadi cakap lagu mana Ka'ab cakap. Ada dua orang, ada lagi dua orang. Siapa depa ni? Wa qila lahumma mislu ma qila lak. Depa cakap macam kamu cakap. Kan? Alasan dua orang tu bagi macam hang cakap tadi, jujur, benda betul. Qultu, siapa? Man huma? Siapa depa dua tu? Qalu Murarah bin Rabi'ah al-Amiri. Tapi kat sini dia kata, kat sini Imam Nawawi tambah qala al-Namawi fi syarh Muslim hakaza huwa fi jami' nasq al-Amiri wa inkaruhu ulama wa qalu huwa ghalid wa inkaruhu ulama tak setuju dengan nama Amiri ni. Innama sawab, yang lebih betul adalah Al-Amri. Yang betul ada Al-Amri bukan Amiri. So kata depa Murarah bin Rabi'ah Al-Amri wa Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Kita ingat nama ni nah, Murarah dengan Hilal. Dua orang ni juga pi cakap benda betul macam Ka'ab cakap. Baik. Qala fadzakaru li rajulain salihain qad syahida badra fihi ma uswatun qala famadaitu hina zakarahuma li. Depa dua ni orang soleh lah. Depa ni join medan perang Badar semua ni orang yang soleh, sahabat yang soleh. So depa cerita benda betul macam Ka'ab. Baik. Jadi apa cerita ni, apa jadi ni tuan-tuan? Saya sambung lagi noh, lagi tak bunyi noh. Maka Nabi kita tergantunglah cakap lah ni, tak tahu keputusan. Cakap
Tapi korang-korang Ka'ab terlepas dah pasal dia cakap benda betul lah. Dia tak bohong. Dia tak tanggung penderitaan bohong diri sendiri tu. Lah ni keputusan nak tunggu keputusan daripada Allah saja. Apa cerita ni? Apa nak jadi ni? Maka tuan-tuan, wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhas salasah min baina min takhallafa anhu. Selepas daripada hari yang penerangan tu, maka wanaha Nabi melarang, wanaha Nabi an kalamina, Nabi melarang para sahabat semua di Madinah ni daripada bercakap dengan kami. Bukan Nabi saja. Ni semua ni ada pasal ni. Maka selepas peristiwa tu Nabi larang para sahabat semua cakap dengan kami. Tuan-tuan, qala fajtanabana nasu aw qala taghayyaru lana. Kata Ka'ab, selepas Nabi larang tu, tiba-tiba manusia ni taghayyar, berubah terhadap kami. Sahabat-sahabat yang selama ni baik dengan kami, duk lepak minum sama-sama, tak mau dah minum dengan kami. Sahabat yang selama ni duk angkat tangan jumpa Nabi, tak angkat tangan dah kat kami. Hatta tanakkartu li fi nafsil ardi, sampai saya rasa diri saya ni kecil sangat kat muka bumi ni. Fama hiya bil ardi allati a'rifu, dan saya jadi tak kenal dengan dunia ni. Tiba-tiba saya rasa saya tak kenal dunia ni. Orang tak peduli dengan saya, orang tak mau kawan dengan saya, orang tak mau cakap dengan saya. Nabi tak bagi cakap. Tuan-tuan bayangkan perasaan Ka'ab masa tu. Dia cakap benda betul, dia buat benda baik, betul dah keputusan dia tu, dia tak mohon, tapi dia kena tanggung benda tu. Para sahabat besar-besar ni tak mau cakap dengan dia. Dia pergi kedai, orang tak layan, dia angkat tangan, orang tak angguk kepala balik. Allahu Akbar. Dia nak tanggung benda ni hanya dengan dia buat benda betul. Sedangkan 80 orang di depan dia tadi tu cakap mohon, tapi terlepas. Ni dunia ni. Azan, kita jawab azan sambil-sambil. Tuan-tuan, kepahitan bercakap benar ni. Tapi pahit tu tuan-tuan, macam lagu Yukis ni. Pahit tu akan ada manis akhirnya nanti ni. Tapi nak manis dah tu lambat lagi ni. Tapi kita tak benda boleh ni. Sampai saya rasa diri saya ni kecil sangat dekat dunia ni. Dan sampai saya rasa macam saya tak kenal dah dunia yang sedang saya duduk ni. Orang bakal tak peduli kat saya. Falabisna ala zalik, dan benda tu meliputi kami, menyelimuti kami macam tu lah. Falabisna ni malah pakaian, dia macam menyelimuti kami, menyelubungi kami macam tu. Dan perkara tu menyelubungi kami berapa lama? Kami kena tanggung berapa lama? 50 lailatan, 50 malam. Dekat 2 bulan tu tuan-tuan, orang tak layan ni apa? Allahu Akbar. Tapi satu benda yang menarik daripada benda ni tuan-tuan, bagi saya benda ni antara sunnah yang kita boleh ikut. Bukan ikut kita boikot orang, tidak. Tapi kalau kadang-kadang orang tu dia buat silap, dia melampaui urusan agama. Ini bukan Ka'ab lah. Ka'ab ni cerita dia warok, dia betul. Tapi kalau kita ni apply benda ni dalam dunia hari ni, saya rasa, bukan saya rasa lah, tapi benda ni kalau kita nak ambil spirit hadis ni, hari ni ada orang yang dia berapa kali dah dia mencelakai agama. Saya tak mau sebut nama, tapi ikutlah tuan-tuan nak faham siapa. Tak boleh sebut nama individu dalam masjid ni kan. Tapi orang yang terang-terangan memperendahkan Islam, orang yang terang-terangan memperlekeh agama Islam, mengumumkan jantina sekian-sekian, pergi buat live bagi tahu saya dah kecewa dengan Islam, saya nak keluar Islam. Dan orang begini ada bisnes. Patut benda yang sama kita boleh apply dekat dia. Jangan peduli dengan cakap, jangan support bisnes dia, jangan duk follow Facebook dia, jangan duk peduli apa dah. Serahkan kepada kerajaan yang bertindakan. Selagi orang duk melayan dia, selagi tu dia berlemuk macam tu tuan-tuan. Orang lagu ni geram. Dia buat sebab Islam perlukan dia. Saya kecewa dengan Islam, saya nak keluar, sakit hati semua. Orang lagu ni dan tuan-tuan duk layan. Serahkan kepada kerajaan
kena ambil tindakan segera lah, nak cari mak komando tak dapat dia buat apa Islam kehendak kat dia, bukan dia kehendak pada Islam. Lagu ni punya orang jangan duk peduli, jangan duk layan, jangan duk kira sama dah, boykot terus lagu ni. Tapi Ka'ab bukan lagu dia, Ka'ab baik, tapi nak beritahu kesan dia tu. Dan para sahabat ni sungguh-sungguh dengan arahan Nabi. Saya buktikan, kita sambung lagi bila tuan sampai waktu sembahyang lah. Ini baru saya tak pasal. Ada sampai 10 minit lepas azan kan. Baik, saya sambung lah sampai waktu azan lah, sampai waktu sembahyang. Baik. Fa amma sahibaya, dan untuk dua orang kawan saya tadi ni yang Murarah dengan Hilal tu, apa jadi kat depa? Fastakana waqa'ada fi buyutihima yabkiyan. Dua orang sahabat saya tadi tu yang cakap benar sama macam saya tu, Murarah dengan Hilal tu, depa buat apa? Depa hanya duduk di rumah 50 hari tu, duduk di rumah seorang-seorang, menghabiskan masa depan hari-hari yabkiyan, teriak. Nak buat apa kita tuan? Teriak lah, orang tak berkawan dengan kita. Teriak. Nah? Nabi pun tak layan, sahabat pun tak layan. Allahu akbar. Wa amma ana, adapun saya pula, kata Ka'ab, fa kuntu ashabbal qaum wa ajladahum. Saya pula, saya ni lebih muda daripada mereka dua orang. Mereka dah uzur dah, tua dah. Saya lebih muda dan saya lebih kuat. Saya lagi mampu menahan dugaan ni. Korang-korang saya ni terbaik muka sikit. Fa kuntu akhruju fa ashhadu as-salah wa atufu fi aswaq wa la yukallimuni ahadun. Saya buat terbaik muka juga, saya pergi juga sembahyang jemaah. Siapa pun tak layan saya, tapi saya pergi juga. Hak lagi dua orang tadi tu, dia orang lapis lama sikit, dia mudah berasa hati, dia duduk rumah teriak lah. Saya jenis muda, saya pergi juga, orang tak layan pun saya pergi. Pasal Nabi bukan larang saya pergi sembahyang, Nabi larang orang bercakap dengan saya pergi juga. Tapi sepanjang saya pergi sembahyang tu, siapa pun tak peduli dengan saya, macam saya ni tak wujud. Wa atufu aswaq, saya duk pergi keliling kedai-kedai. Sauq, aswaq jamak. Saya duk pergi kedai, pergi market pagi-pagi, pergi bazar karat, pergi pusat kedai ikut. Saya duk pergi ni, tegur orang tak balas balik. Wala yukallimuni ahadun, siapa pun tak cakap dengan saya. Oh tuan-tuan, 50 malam tuan-tuan, 50 hari 50 malam. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallima alaihi. Lepas tu saya pergi majlis Nabi ni di masjid. Nabi lalu depan saya. Fa usallima alaihi, saya bagi salam dekat Nabi. Wa huwa fi majlisihi ba'da salah, dalam majlis Nabi lepas sembahyang. Lepas sembahyang Nabi akan duduk dalam majlis ta'lim, ngajak apa semua tu lah kan. Maka saya bagi salam kat Nabi. Nabi saya pergi dekat Nabi, saya bagi salam, ya Rasulullah, assalamualaikum, bagi salam. Fa aqulu fi nafsi hal harraka syafatayhi bi radd as-salam am la. Tapi Nabi tak jawab. Saya duk perhati bibir Nabi, syafatayhi, dua bibir Nabi, adakah bergerak? Kok Nabi jawab salam pelan-pelan, kau tak mau bagi saya dengar. Saya duk perhati, bergerak ke tidak, bergerak ke tidak. Dia cerita, nampak macam tak bergerak. Tak apalah, saya tak putus asa. Summa usalli qariban minhu. Saya pun pergi sembahyang dekat dengan Nabi. Lepas habis majlis tu sembahyang, saya sembahyang dekat dengan Nabi. Wa usariquhu an-nazar, saya curi-curi tengok Nabi kan. Fa iza aqbaltu ala salati nazara ilayya. Dan dalam sengap-sengap Nabi pun curi-curi tengok saya. Maknanya apa tuan-tuan? Nabi tak benci Ka'ab, Nabi sayang Ka'ab, Nabi rindu Ka'ab. Tapi perintah daripada Allah Ta'ala, perintah daripada Allah, tunggu sat, kuarantin dulu, nanti sat. Jadi tergantung, tak tahu Ka'ab ni status dia macam mana dengan dua orang sahabat lagi. Nabi tak hukum Ka'ab, bukan Nabi menghukum sahabat baginda, tapi itu perintahnya begitu. Nabi rindu Ka'ab. Sebab tu kata Ka'ab, saya duk perhati Nabi. Bila saya tunduk sikit, Nabi nampak saya tunduk, Nabi perhati saya. Ni. Ya. Nazara ilayya, Nabi tengok saya. Wa izal tafattu nahwahu a'rada anni. Bila iltafat, saya beralih. Bila saya beralih tengok Nabi kali ikut lain.
Agak sweet lah benda ni. Tapi mana je Nabi pun rindu nak tengok Ka'ab. Tang sembahyang, Nabi bagi tengok dia. Dia kata cantik, Nabi tengok aku. Dia angkat, Nabi kata boleh. Maknanya Nabi tak hukum dia. Tu Nabi sayang sahabat. Korang-korang benda tu tuan-tuan, buat Ka'ab masa lega sikit, betul tak? Korang-korang benda tu Ka'ab masa sedikit lega pasal Nabi nak tengok dia. Nabi tak layan dia bukan sebab Nabi benci kat dia, pasal itu perintahnya begitu. Baik. Maka korang-korang terpujuk sikit hati dia. Tapi Nabi beralih kot lain. Hatta iza tala zalika alayya min jafwatil muslimin masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah wa huwa ibnu ammi wa ahabbun nasi ilayya. Benda tu berlangsung lama dia cerita ni. Dalam tempoh ni lama, saya sampai tak tahu duduk dah, tak ada kawan. Saya dah fikir-fikir saya nak pergi cari siapa. Teringat sepupu. Siapa sepupu Ka'ab? Abu Qatadah. Pergi rumah Abu Qatadah. Saya rabat dinding rumah dia, bata, jidar. Saya rabat naik rumah dia ni, nak pergi tegur Abu Qatadah. Katuk pintu, tak bagi masuk. Jadi saya rabat naik ke dinding tu, saya tegur dia. Siapa ni? Abu Qatadah ni sepupu Ka'ab. Dan wa ahabbun nasi ilayya, orang yang paling Ka'ab sayang dan orang yang paling sayang Ka'ab, Abu Qatadah. Maka kata Ka'ab tak ada orang lain dah, adik-beradik sendiri. Dia pergi rumah Abu Qatadah nak menyembang jugalah. Fasallamtu alaihi, saya bagi salam kat dia. Saya nampak dia duduk di rumah, saya bagi salam. Assalamualaikum. Sepupu tuan-tuan lah. Fa wallah ma radda alayya salam. Demi Allah, dia tak jawab salam saya. Dia dah ni kerah ni. Bukan Abu Qatadah benci dia, tidak. Tetapi begitu perintahnya, dia taat sungguh. Dia tak jawab salam saya. Hancur hati saya. Pasal dia orang yang paling saya sayang sekali selepas Nabi. Dia sahabat, dia sepupu. Dia tak jawab salam saya, demi Allah dia kata. Faqultu lahu, saya kata kat dia, ya Abu Qatadah, anshuduka billah, hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah. Sepupu Abu Qatadah, kenapa ni? Hang aku tak sayang Nabi ke? Hang tak tahu ke aku ni antara orang yang sayang Allah dan sayang Rasul? Hang tak mengaku ke benda tu? Hang awak tiba-tiba hang jadi lagu tak kenal aku ni pasal apa? Aku sepupu hang. Hang pun tahu kita rapik dengan Nabi. Kita sayang Allah, kita sayang Nabi. Pasal apa aku bagi salam hang tak jawab? Hang layan aku sebagai orang asing pasal apa? Hang tak saksi ke aku ni? Hang tak tahu ke aku pun samalah lagu hang. Kita sayang Allah, kita sayang Nabi. Hang tak percaya ke? Hang tak saksi dah ke? Fasa kata, dia diam. Dia tak mau jawab. Lagi terbakar hati Ka'ab, sepupu dia sendiri. Fa'udtu fana syattuhu fasakata, saya ulang lagi. Fasakata, dia diam lagi. Fa'udtu fana syattuhu faqala Allah wa Rasul a'lam. Saya tanya lagi, saya desak dia. Ni Abu Qatadah, aku ni sayang Allah, aku ni sayang Nabi. Pasal apa hang layan aku sebagai orang asing? Hang tak tahu ke aku sayang Nabi? Dia diam. Dia beralih lagi, tanya lagi, Abu Qatadah, sepupu oi, dengar ni. Aku ni bukan orang asing, aku sepupu hang. Aku pun Islam lah, aku pun sayang Allah lah, aku pun sayang Nabi lah. Hang tak percaya ke? Dia diam lagi. Dia dah tak tahan. Dia ikut, dia desak. Abu Qatadah, sepupu, aku ni Islam juga Yang hang tak jawab salam aku pun siapa? Hang tak percaya ke? Aku ni orang juga, aku sama macam hang. Aku pun sayang Allah, aku pun sayang Nabi. Lah kali sepupu dia jawab, Allah saja tahu. Jawab lagu tu. Faqala Allah wa Rasul a'lam. Aku tak tahu. Allah dengan Nabi je tahu. Apalah hati yang Allahu Akbar, lagi berasa tuan-tuan. Tu ya tuan-tuan. Dia sepupu kata lagu tu. Desak lagi kata aku tak tahu. Hang tak percaya ke aku sayang Allah dengan Nabi? Tak tahu, Allah tahu. Kata lagu tu. Fa fadat aynaya wa tawallaitu hatta tasawwaratul jida. Hancur hati saya, gugup air mata saya, tewas juga akhirnya. Tidak saya duk tahan kan, duk pendam tahan. Tapi tiba-tiba bila sepupu sendiri pergi kata lagu tu, seolah-olah lagu tak percaya yang saya ni orang beriman juga, saya pun sayang Allah dan Rasul. Apa lagi saya mampu kata? Teriak tuan-tuan, buang air mata. Turun saya daripada mata rumah dia, turun. Hancur hati saya.
Allahu akbar. Fabanaina ana amshi fi sawqil Madinah iza nabatiyun min nabati ahli Syam mimman qadima bit ta'am yabi'uhu bil Madinah yaqul man yadullu ala Ka'ab bin Malik. Saya pun hancur hati saya. Saya jadi tak terah duduk dulu hati saya. Jalan hidup macam orang biasa hari-hari tapi tak ada kawan. Satu hari tu dia kata saya melewati pasar Madinah. Saya keluar juga pergi pasar Madinah, pergi beli belah. Tiba-tiba terdengar satu orang penjual daripada Syam, satu orang businessman, satu orang import export punya orang ni, bukan orang Madinah, dia orang Syam. Dia mai ke pasar Madinah, dia duduk cari saya. Duduk tanya orang ramai, man yadullu ala Ka'ab bin Malik, siapa boleh tunjuk kat saya mana satu Ka'ab bin Malik? Tiba-tiba orang ni cari saya. Saya pun tak kenal orang ni. Saya pun tak kenal dia siapa. Tiba-tiba dia cari saya. Dia nak tanya orang keliling, ada siapa kenal dah Ka'ab bin Malik? Ada siapa kenal dah? Fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani. Maka orang bakal tunjuk saya mana orang tak habaq. Orang bakal tunjuk tu seorang-seorang. Maka sampailah hatta ja'ani, sampai dia mai kat saya lah. Fadafa'a ilayya kitaban min Malikin Ghassan. Dia main kat saya, dia kata, awak Ka'ab ke? Saya lah Ka'ab bin Malik. Maka dia beri kat saya satu surat. Surat tu tuan-tuan ada cok mohor, surat kuning. Saya bagi bahasa luar ni lah, surat kuning. Surat kuning maksudnya apa? Surat cok mohor raja. Urusan Seri Paduka Baginda punya surat. Dalam kawan duk serabut ni, tiba-tiba dapat surat daripada raja. Raja mana? Raja Ghassan. Kita buka dalam syarah, dia kata Raja Ghassan ini adalah raja Kristian, negeri Kristian. Raja negeri Kristian hantar surat khusus untuk Ka'ab. Dia orang hantar. Wa kuntu katiban faqara'tuhu fa iza fihi. Saya bawa balik surat tu, saya buka dan saya baca. Amma ba'du fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka. Bila saya buka surat tu, saya baca Raja Ghassan, Raja Kristian sendiri tulis kat saya. Dia kata apa? Telah sampai berita kepada beta tentang kamu ni Ka'ab, bahwasanya para sahabat kamu pakat pulau kamu. Dengar cerita kat beta. Tu dia orang Kristian. Depa ada depa punya penyiasat. Depa sentiasa duk ada spy, depa keliling kita. Pasal tu kita kena berhati-hati sungguh dengan orang Kristian ni. Bukan main, depa dahsyat. Bukan bila kita kata dahsyat tu kita puji depa, betul dah, salah lah. Tapi strategi depa tu. Lagu mana celah-celah Syam tu boleh raja boleh tahu, dan raja tu willing untuk hantar surat. Bukan pegawai dia, bukan dihantar JKK kecil-kecil. Raja sendiri hantar surat khusus kepada Ka'ab, bagi tahu, wahai Ka'ab, beta dengar cerita yang kawan-kawan hang ni, pulau hang tu. Tak cukup dengan tu, apa kata raja ni? Apa tulisan raja ni? Walam yaj'alkallahu bidari hawanin wala madya'atin. Allah Ta'ala bukan buat kamu untuk dihinakan begini. Tu dia tuan-tuan. Buat orang Kristian aku mana? Ni hari ni boleh guna nama Allah pula, lagi sekan. Allah bukan buat kamu untuk dihinakan. Allah bukan buat kamu untuk orang pulau kamu. Kamu orang baik. Tiba-tiba dia boleh pulau kamu. Kamu orang yang bagus, orang yang tak pernah buat silap. Macam mana kawan-kawan kamu tak hargai kamu ni? Tuan-tuan, dia guna nama Allah. Ni. Fa wallahi walam yaj'alkallahu bidarin hawanin wala madya'atin. Bukan kamu dibuat untuk dihina, diperendahkan, diperlekehkan begini. Nampak tuan-tuan? Kalau kita tak kuat, lompat parti kita. Dia dah. Okey. Faqultu hina qara'tuha. Lepas saya baca tu, saya kata kat diri saya seorang-seorang, wa hazihi aidan minal bala. Kata Ka'ab, kata hatilah, yang ni pun bala juga ni. Nak jadi bagus lah. Kan? Dia kata yang ni rahmat, dia kata yang ni bala. Sebab bala,
kalau para sahabat tahu orang Kristian hantar surat kat aku, lagi sakit. Betul tak? Dia kata yang ni pun satu lagi bala, dia kata. Maka dia kata apa? Fatayammamtu biha at-tanur fasajartuha. Saya bawa surat tu pergi dapur, saya bakar. Main surat pada raja ke apa ke, saya tak peduli, saya bakar. Saya lagi boleh tahu kat orang lain lagi teruk. Saya tak ada kena-mengena apa pun, saya tak pernah report apa pun kat kerajaan Kristian ni. Lagu mana mereka boleh tahu, saya main pujung saya lagi. Pasal apa? Pasal Kaab ni orang yang pandai. Aset macam ni Kristian tak tinggal ni. Kena pula tengah kena pulau, lagi orang Kristian seronok. Oi, tuan-tuan jangan main. Maka saya pergi dapur, saya bakar surat tu. Hatta benda ni berlarutan lagi. Iza madat arba'una minal khamsin, mai hari ke-40 daripada 50 malam. Kan 50 tu pada kena tu, 50 malam. Hari ke-40 tu wastalbasal wahyu tak sampai lagi okey. Iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini inna iza Rasulullah. Hari ke-40 tu wahyu tak dengar cerita apa lagi. Tiba-tiba sampai seorang pesuruh kepada pesuruh Allah. Rasulullah maksudnya satu orang pengutus, messenger, satu orang wakil daripada Nabi mai rumah saya. Ya'tini, dia mai rumah saya. Dia kata apa, kita sambung bulan depan lah. Nah, pasal ada lagi 3 muka surat. Tak ada juga, tak ada nak problem malam ni. Jadi hari ke-40 tu mai satu orang lelaki utusan daripada Nabi mai rumah Ka'ab. Dia kata, wahai Ka'ab, bulan depan mai. Kita sambung cerita ni bulan depan. Apa lelaki ni kata? Apa nak jadi kat Ka'ab? Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina fi dayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alna fila wa la ma'ana wa la matba'una syaqira matuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.